Apa makna takbiratul ihram? Takbir mula-mula nak masuk solat. Dia lengah-lengah, dia datang awal contoh. Dia datang awal tapi dia saja duduk di belakang. Bila azan dia dengar contoh, tapi dia duduk belakang. Bila dah iqamat dah, imam dah nak mula sembahyang, baru dia masuk. Ini. Golongan ni golongan yang rugi. Nabi sebut orang yang lambat takbir dia akan kehilangan pertama dunia dan isi-isinya. Ini orang yang kerugian kerana dia melengah-lengahkan takbiratul ihram. Kalau dia memang lambat tak apa. Dia ada tugas lambat sikit kan. Imam dah takbir dia baru sampai. Itu tak apa kerana dia memang lambat. Ini yang datang awal. Datang awal saja tunggu-tunggu, masuk lambat maka orang yang paling rugi. Jangan ya tuan-tuan. Jadi bila imam dah bila dah iqamat segera. Bila segera Allah berilah ganjaran tadi, dia akan mendapat dunia dan isi-isi. Nah ini kita hendak Jadi saya baca. Makmum yang tidak membaca selepas takbiratul ihram. Makmum yang bertakbiratul ihram kemudian diam, tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram, maka ia dihukum taksir, cuai. Kerana dia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi pada bab sujud tilawah di dalam Kitabul Raudah, dan maksud dengan larangan di sini ialah larangan makruh. Jadi bila kita dah takbiratul ihram, kalau kita muwafiq. Muwafiq ni apa maksud dia? Tuan-tuan dah belajar. Muwafiq ni orang yang datang, yang sempat mengikut imam dan sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah dia ketika berdiri bersama-sama imam. Itu dia dipanggil makmum muwafiq. Ada pun satu lagi makmum masbuk. Kalau kita faham orang dulu-dulu, masbuk ni orang lambat. Lambat pun dia juga. Tapi tak semestinya. Makmum yang masbuk ni makmum yang tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah dia ketika berdiri bersama-sama imam. Itu tuan ingat. Kalau sempat habis, maka muwafiq. Tak sempat habis, masbuk. Kadang-kadang ada yang datang lambat. Sebab tu istilah lambat tu tak tepat lah. Dia datang lambat. Dia datang ni imam dah baca surah lah kata kan. Lambat tu. Dia masuk, imam baca surah. Kebetulan surah yang imam baca tu surah panjang. Surah Al-Mulk, katalah Al-Mulk ataupun Al-Kahfi. Bila dia baca panjang, sempat nak makmum tadi baca Fatihah, menghabiskan Fatihah dia sempat. Maka sempat dia makmum muwafiq, bukan masbuk. Jadi maknanya kalau dia dah sampai awal, maka hendaklah dia baca bacaan yang disunatkan. Bacaan disunatkan. Jangan orang yang tak baca ni rugi. Pertama, dia membaca doa iftitah. Jangan tinggal tuan-tuan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggal bacaan doa iftitah. Kerana besarnya ganjaran ni, doa iftitah ni, hatta dalam solat jenazah pun Rasulullah baca. Tetapi solat jenazah ni ada dua. Satu jenazah hadir, satu lagi jenazah ghaib. Rasulullah dalam riwayat dia membaca doa iftitah dalam solat jenazah ghaib. Jenazah tak ada di depan. Adapun jenazah hadir Rasulullah tak baca. Yang itu je Rasulullah tak baca dalam solat Rasulullah. Kenapa Rasulullah tak baca? Kerana nak menyegerakan pengkebumian jenazah. Jadi Rasulullah tak baca lah, bila baca dia lambat. Pentingnya doa iftitah ni dalam solat sunat ke solat fardu, apatah fardu, baca. Kerana di dalam tu ada pengajaran. Di antara doa iftitah dia dalam bacaan tu adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu aku janji kita dengan Allah. Besar pahalanya. Inna solati itu maksudnya sesungguhnya solat aku. Wa nusuki, ibadat aku. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mamati, dan mati aku, lillahi rabbil alamin, aku serah kepada Allah. Itu aku janji kita. Jadi kalau kita tak baca tu, rugi benar lah. Sebab Rasulullah tidak pernah meninggal bacaan doa iftitah. Ini baca. Jadi ini untuk makmum yang muwafiq. Adapun makmum yang masbuk, itu tak perlu baca. Kerana masbuk pertama dia dah lambat. Dan kalau dia baca pula, maka dia tidak dapat pahala. Dan ulama menyebut tidak dituntut membaca doa iftitah lagi orang yang lambat. Kerana dia lebih utama membaca Fatihah yang rukun. Rukun wajib. Kerana dia lambat, sampai saja Allahu Akbar, terus
bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nak baca auzubillah pun tak dituntut. Apatah lagi nak baca qul a'udzu birabbin nas, lagi dia tak tuntut. Kerana dia lambat tadi. Jadi orang yang lambat tadi, yang masbuk, dia terus baca Fatihah, dan bila imam dah rokok, maka dia terus rokok. Jangan habiskan Fatihah dia. Jadi siapa tanggung Fatihah makmum yang masbuk ni? Imam yang tanggung. Tapi imam tanggung ni bukan benda yang baik. Seronoklah, imam tanggung, boleh datang lambat selalu tak? Tanggung ni selagi imam tu sah semayang dia, sahlah Fatihah kita yang ditanggung oleh imam tadi. Tapi kalau imam tu batal, dengan kita pun terlibat. Kerana bila imam tu batal, Fatihah imam batal, maka apa yang bacaan yang ditanggung untuk kita tadi pun terbatal. Jadi kita dah hilang, rugi. Jadi apa pun datang awal tu paling baik. Paling baik. Jadi maknanya perkara yang 35 ni nak menerangkan, jangan duduk diam bagi makmum yang masbuk, yang muafiq, terus baca doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amat dituntut. Sebab itu tuan-tuan nak baca doa ni, baca qul a'udzu birabbin nas ya. Bila nak baca? Bila kita nak baca qul a'udzu birabbin nas? Ketika kita datang awal, itu makmum yang muafiq, kalau lambat tak boleh baca ya. Ketika selesai saja Bilal iqamat, itu baca. Adapun bila imam telah takbir Allahu akbar, kita tak tuntut baca lagi. Sebab yang dituntut bila imam Allahu akbar, imam dah masuk solat. Jadi makmum dituntut menyegerakan masuk solat. Tak payah baca auzubillah, tak payah baca qul a'udzu birabbin nas, tak perlu. Terus Allahu akbar. Jadi bila nak baca bila? Sebab amat dituntut auzubillah tu. Auzubillah tu satu doa untuk kita mengelak gangguan syaitan. Jadi masa lepas imam qamat, imam kata Allahu akbar, la ilaha illallah, kita pun baca doa, selawat Nabi, baca doa, dah habis doa, bacalah bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Masa imam sebut terus rapatkan saf, kita baca yang tu, sebab imam belum lagi bertakbir. Baca qul a'udzu birabbin nas apa semua, terus baca usalli fardu isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Tunggu imam baru kata turun rapatkan saf. Bila imam pusing je Allahu akbar, kita pun turun Allahu akbar. Tak payah baca auzubillah, dah baca tadi. Tak payah baca qul a'udzu birabbin nas. Begitulah. Tapi kalau kita lambat, imam dah Allahu akbar, tidak dituntut lagi membaca qul a'udzu birabbin nas, auzubillah, tak. Jangan baca. Kalau baca, dia ketinggalan daripada imam, maka hilanglah fadilat yang saya sebut tadi. Fadilat dia akan kehilangan dunia dan isi dia kerana dia lambat. Bila imam Allahu akbar, masa akan berlalu. Tik. Yang makmum tadi sibuk betul kepiah lah, betul baju, betul kain, belum lagi angkat takbir. Itu usalli pula, a'udzubillahi minasyaitan, baca a'udzubillah pula, tak dituntut. Usalli pun tak dituntut, kerana imam telah bertakbir tadi. Kalau imam belum, tak apa, ini imam dah Allahu akbar, imam dah masuk sembahyang, kita kena segera Allahu akbar. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut orang yang melengah-lengah takbiratul ihram ni, maka di akhirat kelak Allah melengah-lengahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Ini takut. Jadi jangan melengah-lengahkan tuan-tuan, kecuali ada uzur, itu lain. Ini yang tak ada ni, ramainya yang tak ada apa ni saja lambat-lambat. Ini jangan. Segera. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di mana tempat yang faham bab-bab sembahyang berjemaah ni, bila imam Allahu akbar, terus Allahu akbar. Jemaah ni. Itu yang bagus, kerana dia faham. Tak ada nak lengah-lengah, nak betul kain. Ataupun lama tu jumpa kawan lama pula. Sembang pula. Kamu duduk mana? Berapa orang anak? Sembang waktu itu. Lagi lambat. Patut jangan sembang. Terus Allah tu lepas tu. Sebenarnya. Barulah sembang. Boleh? Jadi saya buka pada soalan sebelum masuk waktu lah. Saya berhenti di situlah. Ya, ada soalan. Okey. Jawab okey, bagus. Jadi bila kita mendengar majlis ilmu dalam radio ke TV kan, hukumnya dibolehkan. Cuma tidak selengkap bila kita bertalaki macam ni. Yang dituntut mengaji ni, Rasulullah sebut bila mesti ada soal jawab. Tuan-tuan mesti dengar hadis kan, bila Rasulullah sebut qalu, sahabat kata qalu, lalu Rasulullah jawab qala, kan?
dia ada dialog dalam majlis ilmu. Itu yang terbaik. Kerana dia bila ada talaqi, ada berdepan dengan guru, barulah kefahaman tu betul-betul faham. Kalau dengar radio, dengar TV, YouTube, belum tentu boleh. Mungkin kita faham begini. Dah salah lah. Jadi boleh dengar, tapi mesti dibetulkan, ditalaqi depan guru. Ustaz, saya dengar macam ni betul tak? Betul tak? Bila Ustaz kata betul, betul lah. Kalau kita was-was, kita faham cara lain, maka itulah kerugi. Mengaji boleh. Boleh. Quran time boleh. Cuma tak sepenuh dengan berdepan lah. Boleh. Maknanya daripada tak ada langsung, eloklah kita bertalaqi dengar bacaan Quran dalam TV, radio kan. Boleh, tapi dia kena ditalaqikan depan guru lebih afdal. Saya menceritakan kesyumulan dia. Betul, afdal tu yang lebih baik, yang lebih sempurna tu kalau berdepan lah. Baik, ada lagi?